Dalam kitab ni ada sebut. Apa Nabi kata? Barang siapa yang membaca doa selepas wudu. Lepas dulu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Nabi kata apa? Barang siapa yang membacakan doa selepas mengambil air wudu, maka dibukakan baginya 8 pintu syurga, maka masuklah mana-mana pintu syurga yang engkau hendaki. Itu adalah sunnah yang ditinggalkan. Apa lagi sunnah yang ditinggalkan kita? Tidur baring seketika selepas azan subuh. Baring seketika selepas azan subuh, sebelum Bilal melakukan iqamah. Sunat baring di mihrab, maksudnya di mihrab lah, tempat sembahyang. Sebab dibuat oleh Nabi. Lepas bila Ar-Rabah melakukan azan, Nabi pun baring seketika. Sahabat tanya, ya Rasulullah, bukankah Bilal telah melakukan azan? Nabi kata, baringku ini kerana mengingatkan kita kepada kematian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang dihormati, yang dikasihi Tuan Nazir, Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli-ahli jawatan kuasa masjid, muslimin muslimat, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertamanya marilah kita sama-sama memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan izin Allah dapatlah lagi sama-sama kita berada di dalam rumahnya. Mudah-mudahan duduk kita dalam rumah Allah mendapat keberkatan, mendapat rahmat dan nikmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menampunkan segala dosa-dosa kita, menerima segala amal ibadah kita, menjauhkan diri kita daripada azab kubur dan azab api neraka Jahannam, dan menempatkan diri kita di hari akhirat kelak bersama dengan para anbiya, para syuhada, para orang-orang yang beriman, yang bertakwa, yang sentiasa mendapat naungan aras Allah Subhanahu wa taala. Kita juga mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk memasuki syurganya dan menikmati nikmat syurga Allah, di mana nikmat yang paling besar, yang paling mulia di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat dapat melihat Allah dan nikmat dapat berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala.
tanpa memerlukan juru bahasa. Inilah nikmat yang dinanti-nantikan oleh sekalian para penghuni syurga Allah. Jadi mudah-mudahan kita semua yang ada di dalam masjid pada ketika ini, sahabat-sahabat kita yang mengikuti kuliah secara dalam talian, mudah-mudahan dipertemukan semula oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari akhirat kelak di dalam surganya. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berada di dalam majlis ilmu seumpama berada di taman-taman surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan muslimin muslimat para pendengar yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan kita dipertemukan kembali oleh Allah di hari akhirat kelak di dalam surganya. Jadi alhamdulillah, sementara kita menantikan masuknya salat fardhu Isya, kita duduk seketika dalam majlis ilmu dalam kuliah maghrib bulanan, pengajian kitab Sakaratul Maut. Kita masih pada bab yang ke-7, yakni bab sesungguhnya kamu tetap datang kepada kami pada hari akhirat, pada hari kiamat dalam keadaan bersendirian. Jadi mudah-mudahan dengan sedikit huraian dan pencerahan, memberikan pengajaran ke atas diri saya dan sekalian yang hadir, untuk sama-sama kita dapat membuat persiapan, membuat persediaan bagi menghadapi akan kematian yang pasti, yang wajib kita lalui. Qala muallim rahimahullahu ta'ala, dan berkata pengarang kitab rahimahullahu ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengurniakan rahmat dan nikmat kepada ulama yang mengarangkan kitab, kepada yang mendengarnya. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil iktibar, mengambil pengajaran daripada apa yang dituliskan oleh ulama di dalam kitabnya yang bersumberkan daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam serta hujah para ulama. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, bertaubatlah pada waktu pagi dan bertaubatlah pada waktu siang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kamu, yakni kita ni lah, kita tidak akan terlepas daripada perbuatan dosa kepadanya. Dalam maksud yang sama, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, memperingatkan kepada kita supaya sentiasa memperbaharui taubat, seperti mana dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika mana Nabi, Ibnu Umar kata, ketika mana Nabi memegang kedua-dua belah bahuku dan Nabi berkata kepada aku, wahai Ibnu Umar, jadilah kamu seperti seorang yang sedang bermusafir dalam perjalanan pulang. Di mana Nabi suruh kita ni sebenarnya jadi orang bermusafir. Dalam keadaan kita ni perjalanan balik ke kampung asal kita, Yaumul Akhirah, di hari akhirat esok-esok, kampung kita adalah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebab itulah, apabila ulama hadis mentahqiqkan akan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar ni, Nabi suruh kita ni sentiasa memperbaharui taubat. Janganlah menunggu waktu petang jika ia boleh dilakukan pada waktu pagi.
jika ia boleh jika kamu melakukan salah pada waktu pagi, jangan tunggu pada waktu petang. Jika kamu melakukan dosa pada waktu petang, janganlah kamu menunggu keesokan harinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti kata yang lain sebenarnya, Nabi suruh kita ni sentiasa bertaubat kepada Allah, sentiasa memohon keampunan Allah Subhanahu wa taala, sebab kita ni tak terlepas daripada melakukan dosa. Kadang-kadang kita ni melakukan dosa tanpa kita sedar. Seperti mana kata siapa dia? Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Imam Syafi'i kata apa? Aku amat membencikan maksiat, tetapi terkadang aku pun turut melakukannya. Kita ni sebenarnya banyak melakukan dosa tanpa kita sedar. Maka sebab itulah kena sentiasa beristighfar, memohon keampunan Allah Subhanahu wa taala, sebab kita ni takut mati tak sempat bertaubat kepada Allah. Kerana mati itu datangnya secara tiba-tiba. Seperti mana Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, waja'at saqaratul maut bil haq, dan datanglah kematian itu secara tiba-tiba, dan itulah yang sering kamu lari darinya. Kita ni lari daripada kematian. Nabi sallallahu alaihi wasallam tegur sahabat di dalam masjid. Ketika sahabat duduk menyembang dalam masjid, dan terdengarlah ketawa para sahabat ni di dalam masjid, sampai ke pendengaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi taklah macam kita ketawa dalam masjid sampai ke pintu pagar boleh dengar. Sampai ke tempat parking. Yang sahabat ni adalah gelak ketawa dia dalam masjid. Masa tu Nabi tak sampai lagi. Macam biasalah, zaman Nabi pun bukan tiap-tiap malam Nabi beri tazkirah. Jadi malam hak tak ada tazkirah ni, sahabat duduk berkumpulan. Duduk bersembang, tapi bukan buah kosong lah. Kita banyak duduk menyembang buah kosong. Kalau tak ada kuliah, tak ada tazkirah ke, maka adalah kalau kita ni sekumpulan, ada di tempat parking, ada duduk hak bahagian dapur, duduk dapur sambil-sambil kucah teh kopi. Hal yang duduk luar melepak main wifi masjid gitu-gitu pun ada lah. Tapi zaman Rasulullah lain. Walaupun tak ada Nabi memberi tazkirah, maka sahabat duduk menyembang, tapi menyembang tentang perihal akhirat. Orang-orang soleh ni dia tidak akan menyembang tentang perkara-perkara yang lara. Tetapi adalah apabila ada perkara-perkara yang lucu yang membuatkan sahabat ni ketawa. Dalam sahabat ketawa, Nabi masuk. Dan Nabi kata apa? Waja'at saqaratul maut bil haq. Apabila sahabat dengar Nabi sebut gitu, terdiam sahabat. Kerana sahabat tahu ni Nabi marah ni. Kerana Nabi bimbang, takut-takut duk tengah duk menyembang, duk tengah ketawa begitu, mari malaikat maut ambil nyawa. Sebab kita ni kematian ni mari secara tiba-tiba, tapi hak itulah hak yang sering kita lari daripada kematian. Kalau tanya malam ni, siapa dia nak mati malam ni? Angkat tangan. Seorang pun tak mau mati. Nak balik rumah belaka sekarang. Semua nak balik. Tak mau mati tak. Amalan tak cukup lagi, pahala sikit. Macam-macam alasan dia akan beri. Tapi kalau sudah tertulis, malam sekarang balik, orang tawak balik. Yang hidup, orang balik mayat ke rumah. Sebab sudah tertulis. Sebelum Allah Ta'ala nak tiupkan roh kita ni dalam perut mak kita, 4 bulan.
Sudah ditetap dah. Rezeki kita, umur kita banyak mana. Tak, rezeki kita banyak mana. Nikah dengan siapa, ada anak berapa orang, ada cucu berapa orang, ada cicit berapa orang. Semuanya sudah tertulis. Tak, mati bila pun sudah tertulis. Kerana itu adalah rahsia Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau nak fikirkan balik, kita tahu tak nama kita ni dulu? Mak ayah pun tak tahu. Nah, pasangan suami isteri yang baru berkahwin, nah, dapat rezeki awal, isteri pun mengandung. Maka perancangan kedua isteri, suami isteri ni, dia rancanglah nak bagi nama anak. Nah, kalau anak lelaki nama gini, kalau anak puang nama gini. Nah, itu perancangan dia. Tapi takdir Allah dia tak tahu. Duk racang-racang nama lain, apabila pergi ke JPN jadi nama lain. Tak. Sebab kawan kita ada seorang, nama dia Faridah. Laki, tapi nama dia Faridah. Tak, Faridah nama perempuan lah, tahu? Tapi dia adalah lelaki. Tak. Masa mak ayah dia nak daftar dulu kan jenis daftar balap polis, hak jenis tulis dengan tangan je. Nah, gila buat pendaftaran, bukan ada komputer apa pun. Jadi dekat kaunter polis tu tanyalah, cik nak bagi nama anak cik ni apa? Dah dia sebut Faridah lah. Dia sebut Faridah lah. Polis pun tulis Faridah. Lekatlah siapa kali ni nama dia Faridah. Tapi lelaki. Kata itu kata takdir Allah, perancangan Allah tak, sebab kita pun tak tahu nama kita ni. Tetapi sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Dan segalanya berada dalam genggaman malaikat maut. Sebab itulah setiap malam 1 Syaban, saya sebut hadis sebelum ni dalam kitab Ziarah Alam Barzakh. Pada setiap malam 1 Syaban, malaikat maut akan pergi ke aras. Berada di bawah aras, mengambil senarai nama-nama makhluk yang akan diambil nyawanya dalam tempoh setahun. Maksudnya daripada Syaban tahun ni sehingga Syaban yang akan datang. Semuanya sudah berada dalam genggaman malaikat maut. Cuma tak tahu bila je hak kita ni. Tak, maka sebab itulah kata ulama. Siapa dia? Kau sebut nama ulama saja kan orang tika pula. Sempadan sebut ulama je, nama tak ingat, tak beritahu. Jadi kena beritahulah siapa dia kata. Profesor Buya Abu Hamka rahimahullahu taala. Apa kata Profesor Buya Abu Hamka rahimahullahu taala? Seandainya nama kamu tercatat dalam bulan, dalam tahun ini, daripada Syaban ke Syaban, maka bersedialah kamu dengan amalan-amalan. Sebab kita tak tahu bila kita ni akan mati. Sama ada bulan Syaban, Ramadan, Syawal, selepas Syawal ataupun seterusnya. Kata Syaban ni nak habis dah ni. Oh tak ada dah bulan ni. Bakal mungkin bulan Ramadan. Sebab sudah tertulis. Sudah tertulis. Sepanjang tahun tu senarai nama sudah berada dalam genggaman malaikat maut. Tetapi kenapa di bawah aras? Sebab semua para nabi dan rasul, para malaikat menerima perintah daripada Allah Subhanahu wa taala di aras. Nabi menerima perintah solat pun dalam peristiwa Isra dan Mi'raj pun naik ke aras sehingga Sidratil Muntaha sampai ke Mustawa. Maka bersedialah kita. Anda ditakdirkan nama kita tercatat dalam tahun ni 1445. 1445. Maka bersedialah kita dengan amalan-amalan sebagai bekalan kita
untuk dibawa sebagai bekalan duit perbelanjaan kita di hari akhirat esok-esok. Baik. Muslimin muslimat para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang amat disayangkan bahawa ada di antara kaum muslimin yang usianya telah menjangkau lebih 40 tahun namun dia masih belum juga mengenal masjid dan tidak tahu bertaubat. Ada tak? Ada. Umur berapa? 40 dah. Kan? Masjid pun tak kenal. Ada orang umur 40, semayang pun tak tahu. Tak? Tak tahu subuh berapa rakaat ke apa ke? Tak tahu. Sebab apa? Sebab dia tidak diajar daripada awal, tidak diberi didikan rohani. Bukannya didikan jasmani. Kita ni kena lebihkan didikan rohani pada anak keturunan kita. Nah, kalau jasmani ramai dah orang bagi. Tapi didikan rohani tentang ilmu fardu ain, ilmu fardu kifayah, kena ajar dia dalam bab hukum yang 5. Dah wajib, halal, haram, mubah, syubhah dan sebagainya. Dah kena ajar. Supaya apa? Supaya dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila tak diajar, itulah kata apa? Umur 40 tahun masih lagi belum mengenal Islam. Walaupun beranak dalam keluarga Islam. Maka sebab itulah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dalam satu artikel yang saya baca, sunat bagi orang muslimin, orang lelaki, apabila usianya mencapai 40 tahun dan ke atas, sunat berjalan menggunakan tongkat. Lagi apa lagi kata Imam Asy-Syafi'i? Janganlah kalian memberikan aku lagi hadiah-hadiah yang membuatkan aku lalai kepada dunia. Hadiah yang membuatkan kita lalai. Kita jadi cintakan dunia. Kerana apa? Disebabkan hadiah itulah akan tertanam cinta kita kepada dunia, tetapi bukan kepada akhirat. Ni bukan kita kata kita nakalkan balik daripada ucapan yang disebut oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Baik, muslimin muslimat para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian seorang ulama yang bernama Sa'id bin Al-Musayyab, ketika wafat dia berkata, kisah Sa'id Al-Musayyab ni pernah disebut dalam khutbah Jumaat tahun lepas lah silap saya. Tahun lepas. Di antara apa yang dilakukan oleh Sa'id bin Al-Musayyab rahimahullahu ta'ala ni, di saat dia hampir kepada wafat, dia berkata kepada orang yang datang ziarah dia, dia kata, demi Allah, setiap kali azan berkumandang di Masjid Nabawi, maka aku pun telah tersedia ada di dalamnya, dan aku lakukan ini selama 40 tahun. Sebelum Bilal muazzin, bila melaungkan azan, aku sudah berada di dalam masjid. Aku sudah berada di dalam masjid. Kita dah lagi Tok Bilal tak habis azan, tak hari lagi. Kena molek tunggu Tok Bilal qomat baru naik. Tambah-tambah pula kalau pagi Jumaat. Pagi Jumaat kan biasa Tok Imam baca surah As-Sajdah. Oh tak apa, pagi ni Tok Imam baca surah panjang, lewat sikit apa. Ingat Tok Imam baca surah panjang, mari tengok Tok Imam beri salam. Sebab baca surah As-Sajdah tu wajib tau pagi Jumaat. Tak wajib, sunat je. Cuma orang kita dia ni, dia menganggapkan ianya adalah wajib baca surah As-Sajdah.
Kalau tak baca pun tak ada jadi masalah. Sah juga semayang. Sah juga semayang. Saya teringat masa dalam tentera dulu, ketika bertugas di KD Malaya Navy. Sebab dia kagak ni mana-mana unit dia boleh masuk. Baik darat, laut, udara boleh masuk. 3 cabang boleh pergi belaka. Satu pagi Jumaat tu Tok Imam. Saya sendirilah betul bertugas di Masjid An-Nur KD Malaya. Tak baca surah Sajdah. Saya baca surah lain. Pagi tu masuk jabat pukul 8, adalah seorang pegawai telefon tanya siapa dia bertugas subuh pagi tadi. Saya lah tuan, tugas. Kenapa ustaz tak baca surah Sajdah? Saya tanya dia balik, wajib ke baca? Wajib ke baca? Nak jawab tak boleh nak jawab. Kalau tuang anggap ianya adalah wajib, tak sah sembahyang subuh tuang tadi. Sedangkan ianya sunat yang dituntut. Sunat yang dituntut. Tak baca pun tak ada jadi masalah. Sebab banyak lagi surah-surah lain. Surah Iqra pun boleh baca. Surah Iqra kan pada penghujung ayat surah Iqra kan kena sujud. Tapi ramai mana Tok Imam buat lagu tu? Tak ramai. Sebab dia lebih sinonim dengan surah Sajdah je. Lebih sinonim hak tu. Jadi bukan kita nak cerita pasal tu dalam bab hukum fiqh solat ni. Nak ceritanya bahawa ulama-ulama terdahulu, baik di kalangan ulama salaf ataupun ulama khalaf. Mereka kalau setiap kali masuk waktu solat, sebelum bila melaungkan azan, mereka sudah berada di dalam masjid. Sudah berada di dalam masjid. Baik, muslimin muslimat para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman Al-Tirmizi menyebut bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah kedua kaki seorang hamba beralih pada hari kiamat melainkan setelah ditanyakan tentang 4 perkara kepadanya. Kita ni tak akan bergerak kaki kita ni di Yaumul Mahsyar. Bila bergerak selepas ditanya, soalan-soalan dibicarakan. Selepas ditanya bergerak tu dia hanya ada 2 tempat je. Sama ada kita ni dipimpin oleh malaikat pergi ke syurga Allah Subhanahu wa taala, atau diseret oleh malaikat yang menjaga neraka. Selagi mana kita tak selesai soalan, kaki kita ni tidak akan bergerak di Yaumul Mahsyar. Di mana Nabi kata akan ditanya tentang umur kita. Di mana kita habiskan umur kita. Sebab orang yang mati ni dalam kubur esok-esok, dia akan minta kepada Allah Subhanahu wa taala nak kembali semula ke atas dunia. Malaikat tanya, Allah Taala berimu umur 70 tahun, tak cukup lagi ke? Umur 98 tahun, tak cukup lagi ke? Umur 60 tahun, 70 tahun, 40 tahun, masih tidak cukup ke? Sebab tu nak kembali semula ke dunia. Bagi orang yang durhaka kepada Allah, orang kafir, orang muslim yang durhaka, minta nak kembali semula ke atas dunia. Sebab apa? Sebab nak jadi orang baik, nak jadi orang soleh. Bahkan orang beriman pun minta kembali ke atas dunia. Sebab dia nampak ganjaran yang Allah Ta'ala berikan. Sebab Allah Ta'ala membuka 80 pintu syurga. 80 pintu syurga. Sayyidina Abu Bakar tanya, ya Rasulullah,
ada dah orang yang akan memasuki syurga daripada keseluruhan 80 pintu? Sebab Nabi sebut dalam hadis, orang yang bersolat akan masuk melalui pintu solat. Orang yang bersedekah akan masuk melalui pintu sedekah. Orang yang berpuasa akan masuk melalui pintu puasa. Orang yang berjihad akan masuk melalui pintu jihad, dan begitulah seterusnya. Jadi Saidina Abu Bakar ni tanya Nabi, "Ya Rasulullah, ada dah orang yang akan memasuki syurga daripada keseluruhan 80 pintu ni?" Nabi kata, ada. Dan aku harap engkaulah orangnya. Sebab 80 pintu amalan tu ada pada diri Saidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka tersenyum Saidina Abu Bakar apabila mendengar penjelasan daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ni agak-agak masuk daripada pintu yang mana? Agak-agak lah. Daripada 80 pintu surga Allah Subhanahu wa ta'ala, agak-agak kita ni daripada pintu yang mana? Sebab ada kata terasalah pintu mana-mana pun janji masuk surga. Tak boleh. Sebab surga ni kita kena minta kepada Allah. Kita kena minta. Bukan kata dah apalah, jadi orang ngelas sekali pun apa dah. Orang ngelas sekali dah. Janji boleh masuk syurga. Ada dah orang cakap lagu tu? Ada jenis rosak akidah. Pertamanya sebab apa rosak? Sebab mempermainkan akan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, dan bersegeralah kamu kepada pintu-pintu syurgaku dengan amalan-amalan, dengan amalan ibadah yang aku perintahkan kepada kamu, dan kamu laksanakannya dengan ikhlas, ikhlas takwa kepada Allah, maka aku berikan kepada kamu syurga-syurgaku. Sebab itulah kita ni jangan tinggal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab ramai orang kita ni meninggalkan sunnah yang ditinggalkan. Benda kecil ianya sunnah tapi ditinggalkan. Di antaranya hak paling mudah ya, doa selepas ambil air semayang. Itu ada sunnah Rasulullah. Dalam kitab ni ada sebut. Apa Nabi kata? Barang siapa yang membaca doa selepas wudu. Lepas wudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Nabi kata apa? Barang siapa yang membacakan doa selepas mengambil air wudu, maka dibukakan baginya 8 pintu syurga, maka masuklah mana-mana pintu syurga yang engkau hendaki. Itu adalah sunnah yang ditinggalkan. Apa lagi sunnah yang ditinggalkan kita? Tidur baring seketika selepas azan subuh. Baring seketika selepas azan subuh, sebelum Bilal melakukan iqamah. Sunat baring di mihrab, maksudnya di mihrab lah, tempat semayang. Sebab dibuat oleh Nabi. Lepas bila Ar-Rabah melakukan azan, Nabi pun baring seketika. Sahabat tanya, "Ya Rasulullah, bukankah Bilal telah melakukan azan?" Nabi kata, "Baringku ini kerana mengingatkan kita kepada kematian." Kita boleh juga baring, takut baring terus je. Tambah pula masjid surah dia kong. Duduk dalam bilik bila, tak apalah. Nabi kata, ustaz tu kata malam baring seketika, dia pun baring. Orang jemaah duk tunggu luar, mana bila tak keluar-keluar daripada bilik ni. Dengar-dengar tu imam beri salam tu.
Dah awal lain iqamah. Dah masuk baring seketika ni sehingga apabila melaungkan azan bangkitlah. Dah banyak lagi sunnah yang ditinggalkan sebenarnya. Dah sebab itulah kita ni amalkanlah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dunia kita hari ni. Kalau tak boleh buat ke semua sunnah Rasulullah, maka janganlah tinggal ke semuanya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Muslimin muslimat para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana ditanya kita tentang umur kita. Baik, kita berhenti seketika beri laluan azan. Aziz da'wat titam wa la'qna qanan mahmudan maziwa. Innaka la tusrifuni. Muslimin muslimat para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Taala akan tanya kita di antaranya umur kita, ke manakah kita menghabiskannya. Jadi ke manakah kamu, yakni kita ni lah, menghabiskan minit dan saat-saat yang amat berharga dalam hidup kita ni. Umur kita banyak habis mana? Adakah menuju jalan kepada akhirat ataupun dunia? Sebab itulah kalau kita ngaji kitab penawar bagi hati, kan ada sebut tentang panca indera kita yang tujuh panca indera kita ni dia terbahagi kepada dua. Sama ada pada jalan dunia ataupun jalan akhirat. Jadi hak mana kita ni habiskan tujuh panca indera badan kita ni, adakah ke arah dunia maupun ke arah akhirat? Kalau mengaji kitab itulah kitab penawar bagi hati. Dan ada pun mata itu terbahagi kepada dua bahasa. Satu bahasa akhirat dan satu bahasa dunia. Dan ada pun bahasa akhirat menunjukkan kamu jalan kepada masjid, menunjukkan kamu kepada membaca Al-Quran. Dan banyaklah huraian-huraian. Dan ada pun bahasa dunia, mata itu membuatkan kaki kamu melangkah, tidak terlanggar kayu, benda dan sebagainya. Kita penawar bagi hati. Begitu juga, dan ada pun tangan kamu dibahagikan kepada dua bangsa, yakni bangsa akhirat dan bangsa dunia. Maka bangsa akhirat itu, tangan itu digunakan untuk berzikir, tangan itu digunakan untuk bersedekah, tangan itu digunakan untuk melakukan perkara-perkara yang baik. Banyaklah huraian ni. Dan ada pun bangsa dunia ni, dan akhirat, bangsa dunia mencegah kamu daripada melakukan perkara-perkara yang mungkar. Maksudnya jangan duk mencuri, jangan duk ambil hak orang, jangan pukul orang. Dan begitulah tujuh panca indera dalam kitab penawar bagi hati. Maka kita gunakanlah anugerah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, perbanyakkanlah kepada bahasa akhirat. Sebab di hari akhirat esok Allah Ta'ala akan tengok segala amalan-amalan kita, sehinggalah apabila buku amalan kita ni diserahkan, maka berkata orang kafir, buku apakah ini yang di dalamnya tercatat segala perbuatan, daripada sekecil-kecil perbuatan sehingga sebesar-besar perbuatan, seperti mana Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, hazal kitabil la yu'addiru saghirutu wala kabiratan illa ahsanaha wa wajadu ma amilu hasiran wala yuzlimu rabbuka ahada. Kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar, melainkan ia mencatat semuanya, dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan bertulis.
dan Tuhanmu tidak akan menganiaya seorang jua pun. Maka dalam kitab buku amalan kita ni, setiap kita ni ada 99 lembaran. Semuanya tercatat daripada kita akil balik sehinggalah kita mati. Sama ada apabila kita mati melafazkan kalimah la ilaha illallah, maka dicatatkan juga dalam kitab. Kalau mati tanpa mengucap kalimah la ilaha illallah, itu pun tertulis dalam kitab, dalam buku amalan kita. Jadi mudah-mudahan muslimin muslimat, para pendengar yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan di dalam buku kita nanti, buku lembaran kita nanti, tercatat segala amal-amal soleh supaya ianya menjadi bekalan kita di hari akhirat esok-esok, dan itulah pahala dan duit kita untuk berbelanja di hari akhirat di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Cukuplah sekadar tu tuan-tuan. Jadi kita tangguh pengajian kita pada malam ni. Bulan depan mari untuk tazkirah Ramadan. Jadi kita sambung pengajian kitab kita ni selepas daripada hari raya Idul Fitri. Kita masuk pada bab yang ke-8, yakni bab malapetaka terbesar, yakni hari kiamat. Ini hari kiamat. Jadi insya-Allah kita bertemu pada bulan yang akan datang dalam tazkirah Ramadan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma jam'ana haza jam'al marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, walhamdulillahi rabbil alamin.